Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam channel saya, Passport to Fishing, kongsi pengalaman memancing. Ya, pada episode kali ini saya akan berkongsi pengalaman bagaimana untuk setting perambut menjinakkan udang galah. Okey, pengalaman saya dalam memancing udang galah ni boleh dikatakan agak lama, kerana saya berada di lubuk udang galah sewaktu saya berkhidmat di negeri Sarawak sekitar tahun 90-an, awal 90-an dahulu. Jadi banyaklah pengalaman-pengalaman berkaitan dengan memancing udang galah. Apa khabar orang muka? Kalau ada, boleh komen, share di bawah. Apa khabar orang Belingian, orang Oyak, orang Dalat, orang Matu, orang Daru, orang Igan. Semua itu adalah kawasan-kawasan pemancingan saya suatu masa dahulu, sewaktu berkhidmat di Sarawak. Apabila saya balik ke Semenanjung sekitar awal tahun 2000, ada satu kejadian kelakar di mana kawan saya mengajak saya pergi memancing udang galah. Jadi saya pun set udang galah, bawa 3 batang joran. Seperti biasa saya berada di Sarawak, saya paling banyak saya bawa 3 batang. Tapi sekali dia bawa keluar, ambil engkau dalam 13-14 batang. Jadi soalan pertama yang saya tanya pada dia, ramai ke nak pergi? Tahu saya bot yang biasa ada di sana tu kecil untuk muatkan 2 orang saja. Dia kata 2 orang saja. Saya pun jadi macam bingung sikit, mengapa dia perlu bawa banyak-banyak. Dan akhirnya bila memancing barulah saya tahu situasi budaya memancing di kota tinggi khasnya memang memerlukan banyak joran bagi memastikan mendapat udang yang setimpal. Jadi itu pengalaman kelakar saya waktu balik ke Semenanjung dan memancing udang galah di Sungai Kota Tinggi. Sungai Kota Tinggi adalah antara sungai yang baik untuk memancing udang galah, dan udang galahnya juga macam ni berbanding dengan kawasan sekitar. Tak tahu sebab apa, boleh cuba dan tuan-tuan boleh komen kalau yang pernah makan udang galah Sungai Kota Tinggi. Baiklah, dalam perkongsian pengalaman kali ini, sewaktu saya belajar dulu, mula-mula kami belajar buat mata pancing udang ni menggunakan jarum peniti. Waktu itu belum ada lagi lah mata yang telah siap seperti sekarang. Jadi nak tak nak, saya belajar menggunakan jarum peniti untuk membuat mata pancing udang galah, kerana mata peniti ni yang paling tajam ujungnya, dan kita buat dalam bentuk seperti sekarang juga, dan kita menggunakan batu asah yang halus untuk merapikan dia. Prosesnya agak rumit lah, dan pada masa itu boleh jual mata ni, mata yang begitu power lah dikira. Besar kecil ini bergantung kepada udang yang kita nak pancing. Biasanya kalau udang besar ni kita menggunakan mata yang lebih besar berbanding mata kecil. Tapi sebenarnya suatu ketika dulu, masa saya kecil-kecil, saya menggunakan mata puyuh seperti ini. Mata puyuh seperti ini pun sebenarnya sangkut, boleh mendaratkan udang. Tapi kebanyakan sekarang ni menggunakan mata yang standard, seperti inilah, boleh nampak seperti ini. Waktu saya kecil dulu mancing udang galah di sungai, betul udang galah. Kerana udang galah ni ada 2 jenis, satu yang air masin, satu yang air tawar. Yang betul-betul air tawar biasanya sepitnya kecil. Kalau air masin tu sepitnya besar. Yang apik-apik yang sebut tu biasanya dari air masin. Betul kan saya kalau perkongsian ini ada salah fakta daripada tuan-tuan sekalian? Jadi mata kecil ini sebenarnya saya pernah guna di kawasan Belingian dulu. Mata kecil ni saya tak guna mata yang
biasa, mata udang biasa, kerana di Belengnya itu airnya dalam. Mereka mengatur kayu balak ke tengah laut, ke tengah sungai. Jadi biasanya saya mancing berjalan di atas kayu balak tu. Antara lubang-lubang kayu balak itu bercantum tu ada lubang sikit, jadi muat untuk menghulurkan pancing. Jadi itu tengah dalam, biasanya kadang sampai 10 meter dalam. Jadi kalau kita pakai mata halus begini, udang yang besar-besar sebesar kepala tin Coca-Cola tu pun ada, pernah dapat. Mata ni lebih efisien kerana dia berat, dia lari kuat dan tak tertanggal berbanding dengan mata yang ada sekarang. Itulah kawasan Belengyan tu paling sedap mancing udang galah. Dan ada satu kejadian di mana fenomena alam, udang galah ni timbul di atas permukaan, kita cuma perlu sauk saja. Satu lagi teknik memancing udang galah ni, kita perlu faham situasi tempat itu. Biasanya udang galah ni berkumpul di antara pertemuan air masin dan air tawar. Jadi naik sikit ke air tawar, situlah kita lepaskan anchor kita. Kalau nak meletakkan anchor pun biasanya kita letakkan melintang sungai, hampir melintang, bukan melintang terus, hampir melintang. Kita menggunakan 2 anchor, depan satu dan belakang satu, supaya memaksimumkan lontaran kita dengan joran yang banyak. Itu antara petua yang saya dapat dari orang Sarawak satu ketika dulu, waktu kami sama-sama membuat mata ni. Dia ada 3 benda, 3 perkara. Yang pertama, kita akan menggunakan pelayar untuk bahagian belakang. Kita akan kepitkan sikit ke luar. Yang kedua, petua yang kedua ialah kita akan kiapkan ataupun bengkokkan mata ni. Contohnya yang ni dah bengkok. Dah bengkok, dia ada keluar sikit matanya daripada batang yang asal. Jadi dia sedikit melengkung. Dan yang ketiga yang mungkin sukar kita nak buat ialah waktu selepas kita mengikat, kita uji ikatan kita tu, di mana mata itu akan menegak naik ke atas. Ini satu perkara yang memang sukarlah kita nak praktikkan, tetapi saya pun saya amalkan juga petua-petua tersebut, dan memang ada kebenarannya mendapat udang yang lebih banyak dan kurang terlepas berbanding dengan tak mengamalkannya. Tapi alasan ataupun sebab apa, saya pun tak ada jawapan. Cuma kita mengikut petua-petua orang tua. Dalam video saya selanjutnya memang ada saya paparkan bagaimana perkara itu terjadi ataupun dilaksanakan. Jadi bercerita panjang pun tak berguna. Kita teruskan bagaimana nak setting perambutnya. Ada 2 kaedah yang saya tunjukkan kali ini. Yang pertama menggunakan satu mata begini. Satu mata saya akan tunjukkan, dan kita akan menggunakan batu lubang supaya dia boleh bergerak. Jadi apabila udang tarik itu, lembut saja dia pergi. Satu lagi kaedah menggunakan 2 mata. Bahaya udang, tapi dia ada swivel yang macam ni, boleh nampak swivel macam ni. Ini sebenarnya lebih lembut lagi. Kalau udang tarik pun dia tak terasa ada batu ni. Ini tapi kalau sangkut kosnya agak tinggi lah. Dan kita menggunakan 2 mata ni, pada pendapat saya lah, sebenarnya dia lebih efisien kerana dia ada 2 umpan. Satu tu sebenarnya untuk menarik udang ni makan, datang. Dia bau, udang menggunakan deria bau. Jadi apabila ada banyak umpan di kawasan itu, dia memang datanglah, banding kita menggunakan satu. Umpan terbaik dari pengalaman saya ialah
anak udang. Tak terkecuali juga lah cacing adalah makanan ruji untuk udang-udang lah. Jadi saya akan tunjukkan sebentar lagi, tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like dan share channel ini kepada rakan-rakan yang lain supaya ilmu ini dapat dikembangkan. Serta memberi komen-komen atau pandangan-pandangan yang berada di bawah bagi memastikan saya dapat memperbaiki channel ini pada masa hadapan. Jom saya tunjukkan caranya yang begitu mudah sekali. Bye.